Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sudah jadi dengan Parti Bersatu? Itu soalan daripada netizen berkait dengan insiden kecoh semalam dalam Perhimpunan Agung Tahunan Parti Bersatu. 2 tahun lagi pilihan raya akan diadakan, tapi Bersatu kelihatan makin hari makin hilang arah, makin hari makin hilang kekuatan, dan ada netizen kata, Bersatu kini tinggal bayang-bayang. Apa pula pendapat Anda tentang ulasan dan juga pendapat netizen itu? Semalam kekecohan yang berlaku dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu benar-benar mengecewakan dan memalukan presiden parti tersebut. Yang paling tidak boleh kita terima ialah apabila kekecohan itu berlaku di tengah-tengah Muhyiddin Yassin menyampaikan ucapan dasar. Ini sesuatu perkara yang benar-benar memalukan. Kenapa mereka tidak lagi menghormati? Orang yang menimbulkan kekecohan itu kelihatan tidak menghormati presiden sendiri. Bayangkan mereka menimbulkan kekecohan ketika ketua sedang berucap. Bukankah itu satu gambaran kelemahan kepimpinan dan pemberontakan yang ketara? Makna kata dalam Parti Bersatu sendiri ada duri dalam daging, ada gunting dalam lipatan. Siapa orangnya, kita pun tak tahu. Tetapi menurut surat layang yang telah dilihat oleh media, menunjukkan bahwa ada seseorang yang kononnya cuba mahu jatuhkan Muhyiddin Yassin. Surat layang itu kini dalam siasatan. Hari ini yang lebih mengecewakan kita ialah akhirnya Armada Bersatu lapor polis individu cetus kekecohan ketika Perhimpunan Agung Tahunan. Sepanjang saya menjadi pengulas politik bebas, belum pernah saya nampak ada Perhimpunan Agung Tahunan parti-parti tertentu membuat laporan polis berkait dengan perhimpunan mereka sendiri dan orang atau ahli mereka sendiri. Jangan pula nanti diputar belit konon ada kambing hitam atau ada hantu di tengah-tengah mereka yang dihantar oleh pihak yang berkepentingan lain selain daripada ahli Bersatu. Biasanya itu akan berlaku. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya berkongsikan kepada Anda semua, ini terapi imun Transofactor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang tidak seimbang lagi. Tetapi apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita menjadi seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita lah yang menyembuhkan kita daripada penyakit. Imun badan kita menghapuskan akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Ingat, produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, dan juga halal. Dapatkannya melalui nomor telepon saya secara WhatsApp dan telepon. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan Anda. Jangan bertangguh, ambil kesempatan ini, mana tahu inilah jawaban doa Anda. Saudara, Armada Bersatu membuat laporan polis terhadap individu yang mencetus kekecohan ketika Perhimpunan Agung Tahunan. Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu membuat laporan polis terhadap beberapa individu yang mencetuskan kekecohan pada malam perasmian Perhimpunan Agung Tahunan parti berkenan. Ada musuh ataupun ada hater kepada Parti Bersatu menyatakan bahawa kenapa terus lapor polis, tidak bolehkah diselesaikan dahulu melalui tindakan disiplin parti, kata mereka. Kenapa sampai laporan polis, tidak adakah undang-undang atau disiplin parti yang boleh menyelesaikan masalah itu tanpa melalui laporan polis. Ada juga netizen yang membuat kesimpulan, kata mereka, sampai begitu lemahkah lembaga disiplin dalam Parti Bersatu sehingga memerlukan campur tangan polis. Ketua penerangannya Haris Idham Rashid berkata laporan itu dibuat oleh Ketua Security Merangkap Timbalan Komandan Brigade Armada Bersatu Afiq Nardin sekitar jam 12.30 malam. Menurut beliau, saya berkenan turut menghantar satu laporan disiplin
kepada Lembaga Disiplin Bersatu pada jam 1.30 pagi hari sama untuk tindakan lanjut. Jelasnya, beberapa individu yang terlibat dalam insiden berkenaan turut disahkan. Bukan ahli armada parti memandangkan anggota sepatutnya berusia antara 18 hingga 35 tahun, memberi gambaran bahwa ia mungkin dilakukan golongan lebih berusia. Dalam laporan disiplin tersebut, kami menyenaraikan ketidakpuasan hati, khususnya apabila perkara itu memalukan dan berlaku di depan khalayak ramai. Lembaga Disiplin Bersatu dan pihak polis sedang menyiasat perkara tersebut serta menemubual individu terlibat. Kita tidak pasti sama ada ia dirancang lebih awal atau berlaku secara spontan, kata beliau. Tetapi sebelum program ini bermula, kesemua mereka memohon maaf dan dibenarkan memasuki Dewan Pembahasan. Walaupun permohonan maaf dibuat, tindakan tetap akan diambil, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Bung menceritakan segala-galanya tentang Haji Jinor. Dia kata Haji Jinor bohong. Bung hentam GRS. Pergelutan antara GRS dan juga Barisan Nasional sudah tidak dapat dielakkan lagi. Barisan Nasional melalui Zahid Hamidi sudah mengumumkan bahwa mereka secara muktamad menolak kerjasama dengan GRS. Secara muktamad telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan bekerja sama dengan GRS. Barisan Nasional hanya akan bekerja sama dengan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Tetapi GRS juga sudah mengumumkan bahwa mereka juga tidak akan bekerja sama dengan Barisan Nasional. Mereka hanya bekerja sama dengan Pakatan Harapan. Jadi, adakah kita akan lihat pertembungan antara Barisan Nasional GRS dalam satu kerusi? Anwar Ibrahim masih berusaha untuk menenangkan dan mendamaikan mereka. Tetapi pada pengamatan saya, tiada harapan untuk menenangkan ataupun tiada harapan untuk mendamaikan antara GRS dan BN. Dan jika Anda tanya, adakah perlu mereka bertanding berlawan sesama sendiri? Saya rasa sudah tiba masanya untuk kita melihat siapa sebenarnya jago politik di Sabah. Adakah Barisan Nasional dan GRS? Kita nak lihat sebenarnya pertembungan yang betul-betul bertembung. Kita nak tengok siapa sebenarnya pilihan rakyat. Supaya nanti bila kalah atau bila menang, kita dapat mengisytiharkan siapa sebenarnya pilihan rakyat, siapa sebenarnya yang boleh memberikan keyakinan, boleh memberikan harapan kepada Sabah. Bukannya bekerja sama, kata netizen. Ya, saya rasa sudah tiba masanya BN dan GRS bertembung sesama sendiri. Saudara, Bung hentam GRS mendakwa Haji Jinor bohong. Apa yang didedahkan oleh Bung Mukhtar ini? Apa yang Haji Ji bohong? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Dan adakah Anda berpendapat bahwa Barisan Nasional dan GRS mesti bertembung, mesti berlawan dalam pilihan raya? Sebelum itu izinkan saya berkongsi dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, penyakit akan berkembang dalam tubuh badan kita dan kita tidak sembuh daripada penyakit itu karena imun badan kita tidak dapat melawan penyakit tersebut. Oleh itu, apabila itu berlaku, akar penyakit itu bertumbuh, lalu kita kena penyakit teruk dan kronik. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara, mungkin Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda. Produk ini mungkin jawaban yang Tuhan hantar untuk menjawab masalah kesehatan Anda. Coba dapatkannya untuk maklumat lanjut. Ketua Bung UMNO Sabah, Bung Mukhtar Radin menolak kerjasama dengan gabungan GRS untuk pilihan raya negeri akan datang dengan menegaskan partinya tidak akan tunduk kepada tipu daya dan politik gila kuasa. Bung menuduh GRS menipunya dengan mendakwa pengerusinya yang juga Ketua Menteri Sabah Haji Jinor telah memperdayakan dirinya pada hari barisan Kabinet Negeri itu mengangkat sumpah.
Menurut Bung Mukhtar, Hajiji berbohong mengenai jawatan Menteri Negeri dengan menukarnya kepada jawatan lain tanpa pengetahuannya. Kami tidak akan menjadi pak turut kepada politik lompat, tidak akan bersekongkol dengan penipuan, dan tidak akan tunduk kepada kerakusan kuasa, katanya. Semalam Bendahari UMNO Sabah Saleh Said Kruap menyifatkan tawaran GRS untuk memberi UMNO hanya 8 kerusi dalam PRN Sabah ke-17 sebagai amat menyakitkan hati sehingga menggagalkan rundingan membentuk gabungan pilihan raya. Saleh berkata demikian karena UMNO ketika ini merupakan penyandang di 14 kerusi hasil kemenangan pada PRN lalu. Sehari sebelumnya, Presiden UMNO merangkap pengerusi BN Ahmad Zaidamidi mengesahkan UMNO BN hanya akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan pada PRN Sabah akan datang, sekaligus menolak semua kemungkinan kerjasama sebelum pilihan raya dengan GRS. Pengumuman itu menamatkan spekulasi sekiranya akan wujud pakatan 3 penjuru antara BN, Pakatan Harapan, dan GRS. Mengulas lanjut, Bung berkata keputusan BN untuk tidak bekerjasama dengan GRS menunjukkan kepimpinan pusat parti menghormati autonomi bahagian di Sabah. Tegasnya, apa yang digelar sebagai langkah Kinabalu percobaan gagal menyingkirkan Hajiji sebagai Ketua Menteri pada 2023 bukanlah satu pengkhianatan. Sebaliknya, kata Bung, ia adalah reaksi terhadap kegagalan kepimpinan Hajiji. Saya menegaskan di sini, saya sedia berdebat dengan sesiapa sahaja mengenai langkah Kinabalu, kata Bung Mukhtar. Kita boleh berdebat di mana sahaja, bukan hanya menjerit di TikTok seperti ayam berkokok di waktu subuh tetapi takut turun ke gelanggang. Politik bukan pentas jual bahasa basi di media sosial, ia medan hujah dan kebenaran, kata beliau. Langkah Kinabalu bermula pada Januari 2023 selepas BN Sabah menarik balik sokongan terhadap Hajiji dengan alasan berlaku pelanggaran amanah. Namun Hajiji akhirnya terselamat daripada krisis itu dengan sokongan PH manakala beberapa adun UMNO enggan meninggalkannya. Bung turut menyatakan keyakinannya BN mampu merampas kembali kerusi Dewan Undangan Negeri Sebatik selepas lawatannya ke kawasan itu semalam. Rakyat Sebatik tahu menilai siapa yang konsisten memperjuangkan nasib mereka dan siapa pula yang hanya muncul ketika mengaut kuasa, kata Bung Mukhtar. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.